Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you Adam. Alright. So hari ni sikit meja sana. Okay. So hari ni kita nak sambung yang last week. Yang bukan last week lah sebenarnya. Sepatutnya kita dah habis lama dah kan. Tapi saya lah, lepas tu line tak ada lah kan. Banyak pula sekadaknya. Okay. So hari ni kita akan bantu pula dah. Sambung bincang paper yang lepas dah. Kita baru siap sampai sini je kan. Okay. So baru sampai sini. Okay, so saya padam dulu yang ini. Sebab ini kita kira tak habis hari tu. Saya sangkut-sangkut kan. Draw pemadam. Saya padam dulu. Alright. Ada orang yang mesej saya. Kita tengok. Okay. So soalan dia. Dalam rajah di bawah, FGH dan KGM ialah satu garis lurus. So bila ada disebut garis lurus, dia ada 180 lah. Yang kedua, nampak tak ada anak panah ni? Ada anak panah macam gini. Maksudnya dia selari. So bila ada garis selari, nampak tak saya share screen? Nampak tak saya share screen? Kau nampak buat macam ni? Nampak. Nampak Okay. Saya reply. Baca dulu. Okay. So bila ada macam tu, ada anak panah hitam tu maksudnya dia selari. So bila selari, awak boleh guna huruf F, huruf C dan huruf Z. Kena tahulah. So dia ada garis lari So sini kalau F sudut dia sama. Kalau C tambah jadi 180. Apa yang tambah ni? Sudut sini tambah sudut sini jadi 180. Kalau Z dalam ni akan sama sudut dia. Kalau dalam tu 60, yang belah bawah tu pun 60 juga. Okay, so kat sini kita tengok dulu apa yang ada possibility ataupun kemungkinan huruf yang ada. So kita nampak terus dia ada huruf Z kat sini. Gini. Nampak tak ada huruf Z kan? So dalam ni dengan sini dia akan jadi sama. So tahu tak sini berapa? Tahu. 36. Dan kita tahu KGM ialah garis lurus. So macam mana cari Y? 180. Y sama dengan 180 tolak 36. So masuk kalkulator dapat 144. So itu untuk Y sebab dia garis lurus. Sama dengan 36. So itu yang pertama. Okey, yang kedua. Kita boleh cari. Sini pula. Sini. 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 Z terbalik. So maksudnya sini sama dengan sini. Nampak tak warna biru saya buat tu? Z terbalik. Z ni bukannya mestinya macam ni. Boleh jadi macam gini. Boleh jadi macam N. Kalau macam N, dalam ni lah. Kalau F kan, boleh jadi F macam gini. F macam gini pun boleh juga. Tak kisah. Asalkan nampak huruf Z, F dengan C. C boleh jadi macam U. Macam tu. So sini kita tahu dah. Sama dengan X kan. So X sama dengan 180 tolak 113. So masuk dalam kalkulator akan dapat jawapan 67. So Y 144, X 67 darjah So dia suruh hitung nilai, cari nilai X tambah Y. So kena tambahlah X dengan Y tu. Jangan buat asing. Kalau buat asing awak tak dapat 3 markah, awak dapat 2 markah sahaja. Sebab soalan minta tambah. So 144 tambah 67 sama dengan 211. Gitu. Okay, boleh Senang je kan? Tak susah pun. Okay, seterusnya. Okay, yang ni pula. Dalam rajah di bawah, ADB dan CDE ialah garis lurus. So, ADB kena highlight sikit tau. Kena tulis garis sikit.
CDE garis lurus. Mana ADB? ADB inilah A sampai B dan CDE. CDE garis lurus juga. So kita dah tahu dah dua-dua tu garis lurus. Okey, so yang pertama dia minta cari nilai X. So tengok, ada apa ni? Ada garis selari. So bila setiap kali ada garis lari, boleh pakai F, C ataupun Z tu. Tapi kat sini awak nampak tak huruf apa? Dia huruf D kat sini. Nampak? So kita tahu dah, kalau sini tambah sini dapat 180. So kita kena cari dulu sini berapa. So macam mana nak cari? Cari daripada garis lurus ADB ni. Sebab sini dah 110 kan. So boleh carilah sini berapa? 110, 180 tolak 110. So jadi 70. So kalau sini 70, sini 52, kita dah boleh cari dah tengah-tengah ni yang hijau ni berapa. So 180 sebab dia garis lurus EDC tu garis lurus. 180 tolak 70 tolak 52. So kat situ awak akan dapat 58. So sini 58. So 58 tambah X sama dengan 180. Sebab dia huruf C. Huruf C bila kita gabungkan kedua-dua belah tu dia akan jadi 180. So X sama dengan 58 pindah bagi belah kanan jadi tolak lah negatif. Sama dengan 180 tolak 58. So X sama dengan 122. Siap. Gitu. So seterusnya, hitung sudut dongak C dari D. So kalau sudut dongak C daripada D, sudut dongak tu maksudnya ke atas So D, C, D, B. Daripada atas lah kita tengok ke bawah. So C, D, B ni kita nak tahu dekat sini ni berapa. So kat bawah tu dah 180 kan. So boleh cari dah lah sebab dia garis lurus. So yang ini 180 tolak 110. So dapatlah 70 darjah. Itu sahaja. Mudah je kan? Yang penting awak kena tahu bila nak guna satu garis lurus berapa, satu bulatan berapa. Yang itulah yang paling penting kena tahu Dah laju je saya ni. Okey, seterusnya dalam rajah di bawah JKLM ialah sebuah segi empat selari, LSTM ialah sebuah trapezium dan JUTM ialah sebuah segi empat sama. Cari nilai X dan nilai Y. Kena cari nilai X dan juga nilai Y. Macam mana korang buat? Saya nak tanya. Kenapa saya macam tak pernah tengok nama ni? Saya nak tanya Ishraf. Ishraf buat macam mana? Saya buat sudut JMT sama dengan 90 darjah sebab dia buat segi empat. Sudut JMT, okey. Okey betul. 90 sebab dia segi empat. Lepas tu sudut TMS sama dengan 180 darjah tolak 32 darjah sama dengan 148. Sorry sekali lagi. Sebab dia sudut TMS sama dengan 180 darjah tolak 32 sebab dia dah habaq kata LSTM ialah sebuah trapezium. Lepas tu ada garis. Ada garis selari. Satu lagi. Kita ada garis selari. So TML sama dengan 180 darjah. Tolak 32 darjah. So dapat berapa? 148. So tadi TMJ JMT. Sama je TMJ ke JMT sama je. Yang penting M tu kat tengah-tengah. Sama dengan 90 lah sebab dia satu petak tu. Okey lagi Ishraf? Sudut JML tambah 90 tambah 148 sama dengan 360 darjah. Tambah 90 tambah
148 tambah 300. Salah pula dah. Sama dengan 360 darjah. JML sudut JML sama dengan 360. 360. Dengan 360 darjah. Okey. Lagi? Sudut JMS sama dengan 360 darjah tolak 90 tolak 148. Okey. Tak nak ke bawah pula dah. Boleh. So, JML sudut JML sama dengan 360 tolak 148 tolak 90. Dapat apa JML? JMS sama dengan 122 darjah. 122 darjah. Okey. Itu baru JML kan? Lagi? Itu baru X. JML. Lepas tu Kan baru kalau X. baru X. Lagi? Lepas tu kalau nak cari KJM sama dengan KJM. sama dengan 180 darjah tolak 122 darjah dia tolak dengan X tadi. 180 tolak 122 dapat berapa? Dapat 58 darjah. 58 darjah. Okey, lagi lepas tu? Sudut MJU MJU. sama dengan 90 darjah sebab kotak juga. Ya, sebab kotak juga. Okey, lagi? Lepas tu nak dapat Y sama dengan ambil balik yang tadi kiraan 180 darjah tolak 122 tu tambah dengan 90 darjah. Ya, sebab Y tu dia ada dekat dua-dua tempat. Dekat kotak tu dengan yang dekat serong tu. Sebab tu dah kena tambah. So, Y sama dengan 58 tambah 90. So, dapatlah 148. Alright, thank you. Korang dah siap kan sebenarnya, betul tak? Siapa yang tak siap lagi? Aku pula nak tanya. Siapa yang tak siap lagi angkat tangan? Saya rasa semua orang dah siap dah ni. Lama sangat dah akan bagi masa. Okay, so kita ada lagi soalan B, C, lepas tu 30A, 30B, C, lepas tu 31, A, B, C. Okay, saya nak korang pilih. Sekejap ada berapa ni? 1, 2. Alhamdulillah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 soalan. Pilih 4. Tulis kat chat box. 4 soalan yang nak kita bincang. Saya lah buang masa kita bincang yang kertas satu lagi tu. Yang baru bagi. Tulis 4 soalan yang tak faham. Banyak tu 4 soalan tu. Kalau tak ada, tulis tak ada. Tulis kat chat box sekarang. Cikgu berdasarkan kertas ujian ni ya. Yang kertas ujian sekarang ni. Daripada soalan yang sekarang ni, 29B sampailah 31C. Ada tak yang tak boleh jawab? Tulis 4. Kalau semua orang boleh jawab, tulis tak ada. Dekat dalam chat box. Tak ada soalan. Gitu. Sebab saya bagi skema kan kat korang. Korang boleh check balik. Cepat-cepat. Kalau tak ada, tulis tak ada. Kalau ada, tulis soalan nombor berapa yang awak nak. Aduh, cepat-cepat. Korang faham ke tak arahan saya ni? Diam lagi semua. Hazrat Hambali kata tak ada. Lagi? Hazika? 30C. Okay, so 30A, 30C, okay. Lagi-lagi, siapa tak ada cakap tak ada. 30A. Okay. Cepat-cepat. Saya kira sampai 10 Tulislah tak ada kalau tak ada. 1, 2, sanggup tak kali ni. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Okey. So kita dapat 3 soalan sajalah. 29C, 30A dan juga 30C. 30C ni macam hot jugalah. Okey, so kita mula dengan 29A. Kita dah bincang kan tadi 29A? 29C, sorry, 29C. 29C, oh. So soalan ni saya skip lah ya. Okey, so 29C. Dia kata, dalam rajah di bawah, perimeter kawasan Belorek ialah 36. So perimeter tu maksudnya luar saja kena tahulah maksud perimeter tu. Perimeter tu hanyalah luar saja. Hasil tambah luar. Okey. Perimeter kawasan Belorek 36. So maksudnya sini, pergi sini, 36. Total dia 36 cm. Okey. Cari perimeter dalam cm kawasan yang tidak berlorek. So sekarang kita dah tahu dah kan yang berlorek 36. Tapi yang ini kita tak tahu ni. Lengkok bulatan ni tak tahu. Boleh cari ke tak? Boleh. So kalau semua tu 36, kalau nak cari satu tu, kita gantikanlah jadi X kat sini. So 8 tambah X tambah 10 sama dengan 36. Lepas tu pindahkanlah. X sama dengan 36 tolak 18. Mana saya dapat 18 tu? 8 tambah 10 kan boleh. So, X sama dengan 18. So, sekarang kita dah tahu dah. Lengkok ni sebenarnya panjang dia 18. Alright. Okay. Lepas tu dah tahu 18 kan? So, sekarang ni kita nak kawasan yang tak berlorek. Which is, saya buat warna biru Yang ini, sini, dan juga sini. Termasuk situ. So yang lengkok dah tahu 18, sini dah tahu 12. Sebab 12 sampai sini je. So sini tahu 6, sini tahu 8, sini tak tahu berapa. Sini tahu tak berapa? Siapa tahu berapa? Kalau nak kira yang bawah ni, tengok. Panjang paling panjang berapa? 12 tambah 8 jadi 20. Panjang ni 20. Tapi sini kita dah kerat dah 8. Tak ada 8. So 20 tolak 8 jadilah 12. So maksudnya sini panjang dia 12 saja. So kalau tinggi pula kita tengok yang tinggi ni. So tinggi dia 10. Sekarang ni kita dah kerat 6. Tak nak 6. So tinggal berapa je bawah ni? Tinggal lagi 4. Gitu. Lepas tu bolehlah tambah pula. Sekarang tambah yang perimeter yang tak berlorek. So tolong buat satu garisan nak bagi tahu kita mula dekat situ dan perlu berakhir dekat situ. Supaya tak careless Okay, so saya mula kat 12. 12 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 12 tambah 18. So last kali dapatlah jawapan dia 60 cm. Masuk saja dalam kalkulator. Unit jangan salah. Ini hanya tambah saja, so cm lah. Kalau luas, cm kuasa 2. Kalau isi padu, cm kuasa 3. Gitu. Okay, next soalan 30A. 31. Okay, soalan 30A. Okay. Soalan 30A ni, soalan set, sepatutnya tak susah. Mungkin awak tak faham ayat dia saya rasa. Itu juga isu dia saya rasa. Okay, diberi, okay, ini nama dia set universal. Set universal ni maksudnya semua ada dalam dia. Semua nombor dalam set tu ada dalam dia. So ini maksudnya keseluruhan lah universal ni. Keseluruhan. So set universal ialah XX ialah integer dan X lagi kecil daripada 20. Apa maksud integer Rudaini? Apa maksud integer tu Rudaini? Apa maksud integer Rudaini? Nombor bulat. Ya, betul. So kalau simbol ni maksudnya kita nak berakhir dengan 20 ke kita nak berakhir dengan 19? Rudaini. Simbol tu lagi kecil.
Ya, berakhir dengan 19 sebab dia tak ada sama dengan. So kita buat dia lagi kecil. So kita ambil daripada 1 sajalah. Sebab dia tak ada cakap pun positif negatif kan. Dan yang seterusnya pun tak disebut pun nombor positif ke nombor negatif. So kita ambil nombor positif sahaja. Okay, so maksudnya set universal sama dengan, ingat nak tulis set mesti pakai curly bracket. Bracket yang macam lengkuk tu kan. So lagi kecil daripada 20, so kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So maksudnya set yang lepas ni, M dengan N tu kita akan ambil daripada nombor ini sahaja. Dia tak akan lebih, dia tak akan kurang daripada nombor yang disenaraikan oleh set universal ni. Okey, itulah maksud set universal. Okey, seterusnya set M ialah nombor ganjil. So ambil saja nombor ganjil yang ada dalam set universal. So 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19. Macam mana saya tahu tu nombor ganjil? Ingat, nombor ganjil lawan dia nombor genap. Genap sifir 2. Kalau ganjil dia tak ada sifir berapa-berapa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. So ini untuk M, nombor ganjil. Okay, so sekarang kita pergi bawah sikit. So sekarang untuk N pula. So N dia kata faktor bagi 12. Apa maksud faktor bagi 12? Apa saya nak tanya ni? Alia. Apa maksud faktor bagi 12? Alia, apa maksud faktor bagi 12? Nombor yang dibagi dengan 12. Nombor yang boleh bahagi 12 ke nombor yang 12 boleh bahagi dengan dia? Nombor yang 12 boleh bagi. Ya, maksudnya 12 boleh bahagi dengan dia. So kita try daripada nombor paling kecil iaitu 1. So 12 bahagi 1 boleh tak boleh? Boleh. So 12 bahagi 2. 12 bahagi 3. Bahagi 4. Lepas tu bahagi 5 tak ada. Bahagi 6. 7 tak ada. 8 tak ada. 9 tak ada. 10 tak ada. 11 tak ada. Dan last sekali bahagi nombor dia sendiri. 12. Senang cerita saya nak bagi tahulah. Macam mana korang nak tahu dia akan berakhir di mana? Macam gini. Tengok ni 1 darab 12, 12. 2 darab 6, 12. 3 darab 4, 12. Maksudnya dia akan ke besar sampai satu tahap tu dia akan turun balik. Turun tu maksudnya dia akan darab sesama sendirilah. Macam tu kan. Okay, so seterusnya ditanya nyatakan unsur yang ada dalam kedua-dua set itu. Kalau ada dalam kedua-dua set itu maksudnya mesti ada dalam dua-dua. Ataupun kita akan tulis dia sebagai M, ni awak tak belajar lagi ni. M bersilang dengan N. Maksudnya dia ada dalam dua-dua lah. Part yang bersilang tu. Okay, so kita tengoklah siapa yang bersilang. Yang sama. So 1 ada tak? Okay, ada juga 1. So 2 ada tak? 2 tak ada. 3, okay 3 ada. 4 tak ada. 6 pun tak ada. 12 pun tak ada. So hanya ada 1 dan 3. State the element. Maksudnya, sorry salah tulis Kalau state the element, nyatakan unsur kena tulis dalam curly bracket. 1, 3. Gitu. Awak tulislah cantik sikit. Curly bracket saya buruk. So macam itulah. Maksudnya dia unsur yang ada ke dalam dua-dua tu. Okay, so next soalan seterusnya. You all nak soalan nombor 30C. So B tak ada masalah. Okay. 30C. Okay, 30C. Okay, carta pie di bawah menunjukkan taburan 3 jenis buah yang dijual di sebuah kedai. Maksudnya ada 3 jenis buah. So yang pertama, mangga ada 180 darjah. Yang kedua, anggur ada 150 darjah. Dan yang ketiga ada ceri, tak tahu berapa darjah.
terdapat 280 buah mangga. Cari yang pertama nilai X. Okey. Sebelum nak cari nilai X ni, awak kena tahu dulu sudut dia berapa. So kalau satu bulatan lengkap, sudut dia berapa Izrin? Izrin? Berapa sudut satu bulatan lengkap? Ni satu circle ni, berapa sudut dia? Satu bulatan lengkap, berapa sudut dia? Ada tak ni Izrin ni? Macam tak ada je. Oh, tak ada. Hilang. Okey, saya tanya Rina. Izrin? Tak dengar. Izrin yang pakai akaun Aini Rahman ni. Okay, tak apalah. Azaliah cikgu. Oh, Azalia. Azalia jawablah Azalia. Alah, dah buka mic. Kalau satu bulatan lengkap berapa? 360. Ya, 360. So boleh cari tak X sekarang Azalia? Boleh? Boleh. Macam mana nak buat? 120. Okay, 120. Bahagi dengan 360. Sudut X. Saya nak sudut X. Saya tak nak tahu berapa banyak lagi. Saya nak Sudut sudut X. Sudut dia. Cherry tu berapa sudut dia saya nak? 360. 360. Tolak 120 dengan 150. Tolak 150. Okey, so masuk dalam kalkulator dapat berapa? Dapat 90. So sekarang kita tahu cherry ni 90. So sekarang kita nak tahu berapa banyak kan bilangan cherry kan. So kita boleh tak buat yang nisbah tu. So bila cherry tu kita nak cari, cherry mesti letak atas. So cherry tak tahu duduk atas per dengan mangga. Mangga tahu tak berapa? Tahu 280. Sama dengan sudut cherry tahu tak berapa? Tahu 90. Sudut mangga tahu tak berapa? 120. So nampak tak? Ini dia punya buah. Dan ini dia punya sudut. So saya buat atas ni cherry, bawah ni mangga. Boleh je kalau awak nak buat cherry dengan cherry, mangga dengan mangga. Tak ada masalah pun. Nisbah asalkan kedudukan dia sama, tak ada masalah. Boleh kira je. Okay, so saya pun buat macam tu. Sorry, dia tengah apa? Cherry kan? Nilai X. Okay, so 90 per 120 darab 90 per 120 darab 280. Sebab apa kita pindah ni? Ni bahagi kan? Pindah sini jadi darab. So X sama dengan 90 per 120 darab 280. Ingat yang nak cari mesti duduk kat atas. So X sama dengan 210. So dah dapat dah lah. X sama dengan 210. Okay. So seterusnya jumlah buah semua sekali. So boleh lagi pakai yang mangga, tak ada masalah pun. So kalau jumlah buah maksudnya kita nak cari berapa dah kan jumlah buah kan. So saya tulis Y lah jumlah buah ni. So Y per mangga tadi 280 sama dengan kalau sudut Y berapa? Semua sekali 360 per 120. Nampak? Saya buat yang atas tu semua, yang bawah tu mangga. Untuk kita dapatkan lah. So sama juga cara dia, bawa 280 ni pergi belah sini jadi darab. Kita bawah sikit. Okay, so terus masuk je dalam kalkulator. 360 bagi 120 darab 280. So kat sini korang akan dapat 840.
Tak payah pun kira satu-satu lagi. Gitu. So yang last kali dia minta buah anggur. So kita tengok, nak tahu beza buah anggur dengan buah cherry, maksudnya kita nak tolak kan. So anggur 160, betul. 160 darjah. Cherry 90 darjah. So boleh buat macam ni je. 160 tak nak tulis pula lah. 160 tolak 90 darjah je ni. So sama dengan 70 darjah. So pakai yang sama tadi, mangga tadi, tak ada masalah. So kita nak tahu berapa beza dia kan. So M, saya buat je huruf M ni. Per mangga 280 sama dengan 70 per 120. So 70 per 120 darab 280. Dapat 700, 160 tolak 90. 70. Sekejap saya ada salah tulis kan ni? 150 lah ni. Itulah conteng lagi. Kan dah tak nampak. 150 tu. Saya salah. 150. 150 ni kat sini. 150 tolak 90 dapat 60. So 60 per 120 darab 280. So dapatlah jawapan dia M sama dengan 140. M tu berapa beza dia lah. Okay. Boleh tak semua? Siapa yang tak faham nak pakai nisbah ni? Ada tak yang tak faham? Ni sepatutnya you all belajar waktu sekolah rendah. Siapa yang tak faham boleh angkat tangan. Saya nak bagi contoh lagi. Siapa yang tak faham mengaku tau. Sebelum saya tangkap tak faham. Okay, semua orang boleh berjaya ya. Okay. Alhamdulillah. Alright. So sekarang kita nak pindah kepada soalan yang UASA saya bagi dalam grup tu. Okay. Alright. Okay, soalan UASA. Siapa? Bukan saya nak. Cikgu screen saya lag. Ingat ke? Screen saya lag ke? Lag tak screen saya? Tak. Tak kan? Maksudnya line awak lambat. Okay. Tak apa. Sekarang saya nak tanya, wifi awak yang slow tak kan? Dia bagi saya rumah. Okay. Sekarang saya nak tanya, ujian UASA ni ada bahagian A dengan bahagian A, bahagian B. Bahagian A ada 20 soalan, bahagian B dan juga bahagian C. Okey. Siapa? Okey, semua orang kena tulis saya nak tengok. Haji nak tanya korang ni, kadang-kadang korang bukan siap semua pun. Okey, saya nak tanya, tulis. Saya nak minta tulis bahagian mana yang korang dah siap. So ini ada 12 orang kan, saya nak 12 orang tulis. Bahagian mana yang dah siap? Kalau dah siap semua, tulis semua. Kalau macam ada skip sikit-sikit tu tak apalah. Skip sikit-sikit tu tak apa. Macam contoh ada 20 soalan, skip 3 ke. Ya. Cikgu ya. Kenapa tu? Takut saya dia ni guna huruf besar. Tulis. Okey, bahagian A. Lupa laga pala lagi. Okey. So Hazikah lupa. Saya tak print ni. Saya tak suruh print pun. Saya suruh buat je. Gunalah. Ni je. Guna je handphone. Boleh je tulis. So Rudaini kira tak buat lah. Saya suruh print. Semua siap. Okay, tak buat. Okay. So Putri siap bahagian A. Hazrik siap semua. Azikah lupa. Rudaini tak print lagi. Siap baru berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Alia bahagian A. Cepat, ada lagi berapa orang ni?
Kita 12 orang semua sekali. Darwish A, Adam A. Cikgu saya dah siap bagi A je. Okay, 8. Okay. Arisa tak print maksudnya tak buat lah. Baru 8 orang. Cikgu, Ya. soalan tu cikgu kata dalam buku fokus tu kan. Awak saya tak jumpa pun. Okay, dia sebenarnya macam ni. Dia memang betul dalam buku fokus. Tapi dia berada di tim. Nampak tak? Dia berada di sini. Kena scan. Buat Saya cikgu. dah tolong. Apa tu Isha buat tak? Tapi saya dah tolong scan dah untuk awak semua. Tak cikgu, sorry. Buat. Tulis tak buat. Saya nak kira. Saya kira balik ni Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ishraf 10. Lagi 2 orang ni siapa ni? Yang tak jawab ni saya tengok Azalia? Siap ke tak Azalia? Ya, bagian A je. Tak tulis pun kat checkboard dia ni. Tulis tadi cikgu. Tulis Yang ada. account ni. Okay. Okay. Siapa lagi tak tulis ni? Rudaini dah, Ishraf dah, Hazrik dah, Hazika dah. Okay, kita ada 12. Okay, cukup. Adam dengan Safia. Adam dah. Safia siap bagi apa je Safia? Hazrik. Awak ke yang ada kembar Betul tak? Siapa kembar awak? Kenapa dia siap awak tak siap? Ish. Dah duduk dalam perut sama-sama. Tapi tak siap. Tak payah mengaku. Dia tak bagi tahu sampai hati. Tak payah jadi adik-beradik. Putus adik-beradik. Korang kembar seiras ke tak seiras? Ibu pula tanya. Biasanya tak seiras lah. Sebab jantina lain-lain. Saya dah agak dah. Maksudnya, saya cerita sikit lah pasal sains Saya ambil biologi kan. Bila kembar tak seiras ni, sebenarnya sorry. Kalau kembar lain jantina ni, biasanya memang confirm tak seiras sebab dia duduk dalam air ketuban ataupun kantung lah kita panggil kantung yang berbeza. Bila kembar tu seiras, maksudnya dia duduk dalam kantung yang sama. So diorang ni duduk asing-asing lah. Orang ni satu air ketuban, orang ni satu air ketuban. So tak share lah nutrien. Nutrien sendiri makan lah. So boleh jadi seorang besar, seorang kecil lah. Depends kepada nutrien yang dia ada. Okay. So habis dah biologi kita. Alright, so kita akan bincang bahagian A. Okay. Daripada 20 soalan, nyatakan soalan apa yang tak buat. Nasiblah siapa yang tak siap tu. Tak boleh nak bagi tahu dah. Saya tak bincang lah semua. Sebab saya target nak bincang sampai habis ni. Okay, tolong tulis beberapa soalan. Tak kisahlah 10 ke 11 ke soalan yang korang tak faham. Boleh tulis sekarang. Cikgu bagian A ke bagian E? Bagi A. Bagi A saja dulu. Okay. Saya pasal malam. Bagian A je. Tulis cepat. Berapa soalan yang tak tahu? Lima sembilan. Okey, Alia cakap 5-9 je. Yang lain, sikit je. 5-9 je. Okay, yang lain tahu semua ke? Okey, 5, 14, 17, 20. Okey. So, soalan 5 dah 2 kali repeated. 2, 4, 6. Okey, lagi seorang. Tolong tulis. Seorang ke 2 orang. So, saya boleh buat keputusan. Cepat-cepat Ishraf ke siapa-siapa lah yang dah siap bahagian A.
cikgu, iya. Dalam masa saya. Nombor 5 dan 20, okey. 5, 20, okey. Soalan lagi. Ni PC betul lah. Cubit ke tau. Okay, so 5, 14, 17, 20. Okay, so kita mula dengan soalan nombor 5. Nampak je kan skrin saya kan? Alright, soalan nombor 5. Kalau ada penambahan, tolong tambah ya. Kok korang masih mendigest soalan. Okay, soalan nombor 5. Raja di bawah menunjukkan sebuah kotak hadiah berbentuk kubus. So keyword dia bentuk kubus lah. So luas tapak bagi kotak hadiah itu ialah 196 cm kuasa 2. Amy ingin meletakkan ribbon sebanyak 2 lilitan seperti ditunjukkan dalam rajah itu. 1. Berapakah panjang yang diperlukan untuk 4 kotak hadiah? Okey. So sekarang ni kita tahu. Untuk kira luas tapak, dia adalah panjang, darab, lebar. Dan bentuk ini bentuk kubus. So bila bentuk kubus, maksudnya saiz dia sama. Panjang dia sama, lebar dia pun sama. Nampak dia cakap luas tapak. Tapak duduk mana? Ni, duduk bawah ni. So tapak duduk bawah ni. Dia nak cakap pasal luas tapak saja. Tapi senang cerita dia cakap panjang darab lebar dapatlah 196. So tahu tak panjang darab lebar dia berapa? Tak tahu. Tapi kita tahu panjang dengan lebar dia sama sebab dia bentuk kubus. So kita boleh buat Allah. Dia kan sama kan? So kita boleh ganti dengan huruf X saja. So X darab X dapat 196. Okey, saya nak tanya Adam, X darab X dapat apa Adam? Nah, X darab X dapat? 196. X darab X dapat apa? Saya tanya, bukan tanya 196 tu. X darab X dapat apa? Jangan baca 196 tu. Saya tanya X darab X. Okey, saya tukarlah soalan kalau tak faham kan. M. Lama, terbesar dah pula. M darab M dapat apa? Kuasa 2. Apa yang kuasa 2? M kuasa 2. Ya, M kuasa 2. So X darab X dapat? X kuasa 2. Ya, X kuasa 2. So kat sini sebenarnya X kuasa 2 sama dengan 196. Okay, thank you Adam. Okay Darwish, macam mana nak dapatkan X tu berapa? Ada punca kuasa 170. Punca kuasa? Punca kuasa siapa? 196. X. Punca kuasa 196. Okay, tekan kalkulator Darwish dapat berapa? 4. X sama dengan 4. So sekarang kita dah tahu dah panjang dia 4, lebar dia pun 4. Gitu. So sekarang ni kita tahu satu ribbon ni yang dia balut ni dia nak lilit berapa banyak? 1, 2, lepas tu belah belakang ni ada lagi kan? Saya buat kecil sikit lah. So dia lilit daripada sini 1, 2, lepas tu belakang 3, 4. 1, 2, 3, 4. So kita tahu dah. Kalau ya? 14 bukan 4. Oh 14, okey. 14. Saya je kat awak ni. 14. Okey, so kita dah tahu dah. Satu panjang ni 14. Satu lebar ni pun 14. So satu ribbon dia bergerak berapa kali? 4 kali 14. So ada berapa? 14 kali 4. Sebab satu tu ada 4 kan? So darab dengan 2. Kenapa ada 2? Sebab dia nak 2 lilitan. So 14 darab 4 darab 2 dapat berapa? 112. Gitu. Boleh faham tak semua? Ramai yang tanya soalan nombor 5 ni kan? Aduh, terlari pula dah. Okay, boleh tak semua? Kalau faham buat macam ni. Siapa yang tak faham angkat tangan?
Risau je saya ni, korang ni. Diam aja. Okey, so dapatlah 112. 14 dapat ya. Okey Darwish, kenapa? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tadi awak angkat tangan. Buat macam ni, bukan angkat tangan. Okey? Okey. Tersilap. So, tersilap. Okey, 5 dah settle, kita pergi soalan 9 pula. So Alia minta soalan nombor 9. Alright, 9. Okey, Ammar mempunyai P batang pensel, Akil mempunyai 3 batang pensel, kurang daripada Ammar. Jumlah pensel yang dimiliki mereka berdua ialah 11 batang pensel. Okay. So sekarang kita tahu Ammar ada P. Akil ada 3 kurang daripada Ammar. So maksudnya P tolak 3. Dan hasil kedua-dua ni dapat 11. So tambah je lah. P tambah P tolak 3 sama dengan 11. Lepas tu P tambah P jadi berapa? Darwish. Darwish dia kena. 2P. Ke 2P. Bukan P kuasa 2 2P tolak 3 sama dengan 11. So 2P sama dengan 11 tambah 3. Sebab sini tolak kan. Pindah sini jadi tambah. So 11 tambah 3, 14. So 2P sama dengan 14. P sama dengan 14 bahagi 2, 7. So dah dapat dah lah. P sama dengan 7. Dia tak suruh kira pun P sama dengan 7. Saya ni lah. So maksudnya 2P tolak 3 sama dengan 11. 2P tolak 3 sama dengan 11. Ya, yang WhatsApp saya ni. Safia, ya Safia. So 2P tolak 3. Kalau saya buat 3 ke belakang dulu boleh ke? Boleh. Kalau dia tanya P. Sekarang ni soalan tak tanya P pun. Kita je. Bukan kita lah. Saya je sibuk nak kira P tu berapa. Tak baca jawapan lagi. Dia tak tanya P pun So dia nak tahu je berapa dia punya persamaan linear. Itu sahaja. Kalau nak kira boleh je. Tak nak tambah P dulu. Nak bawa 3 tu pergi belakang dulu. No issue. Boleh saja. Okay? Jawab ya. Alright. So 5, 9 dah settle. Okay. So next soalan 14. Antara pasangan maklumat yang berikut yang manakah yang salah? Okey, so ini memang kena hafal lah. Tak ada orang cakap, macam nak cakap tak ada tips lah. Memang kena hafal. Bentuk dia apa, bentuk dia apa, macam mana nak cari dia kan. So kena tahu dulu. Bentuk tu apa. Okey, so kalau hexagon tu bentuk apa tu? Hexagon berapa sisi? Betul ke tak? 6 sisi. Betul tak hexagon 6 sisi? Betul ke salah? So betul lah hexagon memang 6 sisi. Sisi 4 quadrilateral. Sisi 4 memang betul lah 4 sisi lah. 2 penjuru. Okey, tahu tak perpenjuru ni apa? Korang tahu tak perpenjuru ni apa? Perpenjuru tu, okey contoh kan sisi 4 ni. Kan macam ni rupa dia. Dia macam gini. Saya padam sikit bagi cantik sikit ya. Dia macam sengit tau. Kalau sisi 4 kitaran ni. Okey. Kalau perpenjuru ni maksudnya daripada penjuru pergi ke penjuru. So ini yang pertama, ini yang kedua. So sebab itulah ada 2. So kalau hexagon 6, so pergilah ke penjuru dia. So memang betul ada 9 dan nonagon memang ada 27. Oktagon je salah, bukannya 8. Tapi dia akan jadi 20. So sebenarnya ini 20 lah. Jawapan yang betul dia. So C. C salah. Okey. Next nombor 14 dah settle. 17. Okey. Diberi bahawa P gandaan 3 antara 10 dan 35. So dia kata antara 10 sampai 35 lah maksud dia. So 10 X 35. Apa maksud gandaan 3 tu ya? Saya nak tanya siapa? Arisa. Apa maksud gandaan 3? Arisa. Cuba tulis nombor contoh gandaan 3. 10 sehingga 35.
Cepat Arisa. Apa maksud gandaan 3? Arisa ada tak ni? Tukarlah. Lambat sangat. Hazrik. Senaraikan sikit apa nombor gandaan 3 tu. Daripada 10 sampai 35. Ya, sifir 3. Senang je. Masuk gandaan 3 tu sifir 3. Yang ada dalam sifir 3. 3, 6, 9, 12, bla 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 tu. Tapi kita tak nak 3, 6, 9 tu. Sebab dia lagi kecil daripada 10. Kita nak daripada 10 sampai 35. Perlu hafal ke? Jawapannya tak perlu hafal. Tekan je lah kalkulator. Kalau 1/3, 3. 2/3, 6. 3/3, 9. So maksudnya kita akan buat seterusnya lah. Buatlah 3 darab berapa, 3 darab berapa, 3 darab berapa. So kat sini awak akan dapat P, dia punya set dia ataupun elemen dia ialah 12, 15, 18, 21, dia dalam sifir 3 24, 27, 30, 33. So ini saja yang ada dalam gandaan 3 bermula daripada 10, antara 10 sehingga 35. So bila dia tanya N ni maksud dia apa? Bilangan. So kena bilang lah ada berapa. So bilangan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 jenis elemen di bawah set P. Gitu. Senang je kan? Yang penting awak kena faham ayat dia tanya apa. Okay, last 20. Pelajar di bawah menunjukkan segitiga sama kaki. Cari tinggi segitiga tersebut. Okey. So, kalau segitiga sama kaki, apa maksud segitiga sama kaki? Kalau segitiga sama kaki, boleh buat apa? Kalau segitiga sama kaki boleh buat apa? Siapa tahu? Apa maksud segitiga sama kaki? Kalau segitiga sama kaki, apa dia? Apa maksud segitiga sama kaki? Ni ada dalam nota ni. Okay, kalau segitiga sama kaki, kita boleh tolak dia lah. So kita akan buat dia ABC tu, tapi kita akan tolak 13, tolak 10. Sebab 13 paling besar kan. So dia akan jadi A, B, C. So kita akan buat C kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. So C 13 kuasa 2 tolak B 10 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Ni ada orang WhatsApp saya tadi, tanya soalan ni. Saya pun tak ingat siapa. Petang tadi. A kuasa 2. So masuk dalam kalkulator. 13 kuasa 2, 169. Tolak 10 kuasa 2, 100 sama dengan A kuasa 2. So, sekejap. Okay, betul dah ni. Betul ke saya buat ni? Kejap. Saya cuba kira sekejap. 169 tolak 100. 169. Oh, salah. Sekejap. Apa saya buat ni ya? Saya ada dalam nota ni. Bentar ya. Tak ingat pula segitiga ni. Segitiga bab 11 ke 12? 13. Okay, sekejap ya. Segitiga sama kaki. Nantilah saya tengok balik segitiga sama kaki ni. Dia tak boleh pakai macam teorem Pythagoras biasa. Dia ada cara yang lain. Nanti saya tengok balik Okey, lagi ada soalan lagi tak? Bahagian A. Selain daripada 5 soalan tadi tu. 5 ke 6 soalan tadi tu. Ada lagi tak soalan? Yang lain okey ke ni? Yang tak buat tu tak boleh buat apalah. Tak boleh nak cakap apa. Ada cikgu, okey ada. Bagi sifat soalan dia. Nombor 15. 15. Okey, nombor 15 awak memang ni maksudnya macam ada isu sikit dengan soalan-soalan luas-luas ni. Kena buat banyak latihan sikit.
Okey, rajah di bawah menunjukkan 4 buah segi empat sama disusun dalam bentuk sebuah segi empat sama. So, segi empat sama disusun jadi lagi segi empat sama. Maksudnya panjang dengan lebar dia samalah. Diberi bahawa setiap segi empat sama yang kecil mempunyai luas 36 cm kuasa 2. So, yang kecil ni saja luas dia 36. Cari perimeter rajah tersebut. So, untuk cari perimeter kita nak apa? Luas luar ni, luas dah. Hasil tambah luar ni. So, kena cari dululah panjang dia berapa. Kalau ini darab, saya buat ni hitam Ini darab ini dapat 36. So, panjang dia sama ke lain? Sama. So, sama je macam tadi. X darab X dapat dah 36. So, X kuasa 2 sama dengan 36. So, punca kuasa 2, 36. X sama dengan punca kuasa 2, 36. Terdapatlah 6. X sama dengan 6. So, maksud kita tahu dah sini 6, sini pun 6. So, boleh tahu tak sini berapa? Sini pun 6. Sini tahu tak berapa? 6. So, total sini berapa? 12. So, total sini berapa? 12. Sini 12. Sini pun 12. Lepas tu, buat satu line kat sini. Sebab apa? Untuk kita tahu kat mana kita mula tu. So, 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. So, ada 4 kali 12. Okey. Satu lagi saya nak pesan. Ni siapa ni? Lama, awak punya line slow saya rasa ni yang pesannya. Okay, satu lagi saya nak pesan. Kalau boleh, nak tunjuk jalan kira, jangan buat darab. Sebab kita tahu perimeter ialah hasil tambah. Seelok-eloknya, buat tambah. Dalam kalkulator, suka hati awak lah nak tulis apa, 12 darab 4 boleh je. Sama je, 12 darab 4 dengan 12 tambah 12 tambah 12 4 kali. Sama je jawapan dia 48. Tapi untuk tunjuk jalan kira, tolong tulis tambah. Sebab maksud perimeter itu sendiri hasil tambah bahagian luar sahaja. Gitu. Faham kan? Si guna hasil tambah lah. Jangan pergi guna darab. Melainkan nombor tu besar banyak-banyak. Banyak sangat sudut dia. Banyak sangat sisi dia. Baru boleh guna tambah. Darab. Kalau tidak, tolong guna tambah ya. Okay, ada lagi tak soalan? Sebelum kita move kepada bahagian B. Yang lain tu tengok-tengok dulu. Tengok soalan tu, yang mana tak siap tu kan. Tengoklah dulu soalan tu. Kod-kod lah ada yang tak tahu. Okay, saya bagi masa 2 minit. 18. Okay, saya bagi masa lagi sikit. Tengok-tengok dulu. Yang mana yang tak tahu. So, Alia cakap 18. Alright, so let's move to question number 18. 18. Okay, soalan ni di bawah. Okay, rajah di bawah menunjukkan sebuah carta palang yang menunjukkan markah ujian bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang diperoleh oleh 3 orang murid. So, kita ada Faris, Fairuz dengan Fikri. So, inilah markah dia. So, untuk Faris ni, okay, lagi satu tips yang saya bagi. Bila jawab soalan yang ada carta palang ni, tolong tulis berapa markah tu kat atas. Sebab kadang-kadang bila kita tak tulis, kita terlupa ataupun tersalah baca. So rugilah kalau tersalah baca kan, sangat rugi. Kalau tersalah baca, confirm nak salah semua. Gitu. Okay, so terus tulis atas ni. Okay, Faris ni dapat 40 untuk BM. English dia dapat 50. Macam mana saya tahu sini 50? So ini 20, so ini beza ada 2 kotak kan. So 20 bahagi 2 dapatlah 10. Sebab tu dah kita tahu dia naik 10. So sini 30, sini 50, sini 70. Dia naik 10, 10, 10 Okay, so Fairuz untuk English, untuk Malay dia dapat 60. And then English dapat 40. Dia kurang pandai lah cakap bahasa Mak Saleh. Fairuz ni kena belajar lagi. Okay, so next Fikri, BM dengan Malay dia dapat 50 dengan 50. Apa dia teruk sangat result dia orang ni? 50 je. C. Okay. So 40, 50, 60, 40, 50, 50. Alright, so kita move kepada soalan dia. Ingat tulis tahu carta tu berapa dia punya nombor. Sebab nanti aku awak salah baca. Okay, berapakah beza jumlah markah bahasa Melayu dan jumlah markah bahasa Inggeris yang diperoleh daripada tiga pelajar tersebut? So, yang pertama kena faham soalan tanya beza.
So bila dengar perkataan beza maksudnya operasi tolak. Jumlah maksudnya tambah. So berapakah beza tolak bagi jumlah markah bahasa Melayu tambah semua bahasa Melayu dan juga jumlah markah tambah semua bahasa Inggeris. So kita tambah dulu bahasa Melayu kat sini. Alhamdulillah. Okay, bahasa Melayu untuk Faris 40. So saya tulis ni BM 40 tambah 60 tambah 50. So dapat 150. English BI. So 50 tambah 40 tambah 50. So dapatlah 140. So 150 tolaklah 140. Dapatlah 10 jawapan dia. Gitu. Okay, boleh? Senang je kan? Kena faham soalan kita cakap apa. Sekejap lagi soalan. Soalan 13. Okey, 13. Okey. Rajah di bawah menunjukkan segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, maksud dia sudut dekat kaki tu sama. So inilah segitiga sama kaki tu. Ini segitiga sama kaki. So sudut di kaki ni sama. Dan kita kena tahu satu segitiga sudut dia berapa, Putri? Satu segitiga sudut dia berapa? Berapa sudut untuk satu segitiga? Jumlah sudut satu segitiga, Putri. Siapa yang boleh tolong Putri? 45 salah. Ini pun dah 124 dah kakak. Saya tanya jumlah. 80 darjah. Ya, untuk satu segitiga, tak kisahlah rupa dia macam gini ke, rupa dia macam gini ke, macam gini. So kaki dah rupa macam mana pun, sudut dia tetap 180 darjah. Kena ingatlah, satu segitiga sudut dia 180 darjah. Dan segitiga sama kaki, maksudnya sudut dekat kaki ni sama. So, boleh buatlah 180 tolak 124. So, dapat 180 tolak 124, dapatlah. Tolong bahagi aku ni. Dapatlah 56. So, 56 ni untuk jumlah kedua-dua ni. Sama ke tak sama? Sama. So, bolehlah 56 bahagi 2. So, dapatlah 1 tu 28. So, sini 28. Sini pun 28. So, sekarang dah boleh carilah K tu berapa. Sebab kita dah tahu sini 28. Dan ini ialah garis lurus. KLM pula dah. K pergi L tu garis lurus. So 180 tolak 28. So dapatlah 152. Kena faham terms tu. Segitiga sama kaki. Maksudnya kaki dia sama. Segitiga bersudut tegak. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dapatlah C kuasa 2. Dan C kuasa 2 tu ialah hypotenuse. Jangan tersalah. Hypotenuse mesti yang paling panjang ataupun duduk berdepan dengan sudut 90. Sudut 90 macam mana? Ada kotak kecil tu. Tu sudut 90. So hypotenuse mesti duduk depan kotak kecil tu. Okay, lagi ada soalan tak untuk bahagian A? Kita bincang habislah. Yang lain tu you all buat sendiri. Yang ni jangan lupa 11 ni. Kalau ada hitam tu apa maksud dia? Pergi kiri lagi besar ke lagi kecil? Macam tu. Lagi? Ada soalan tak? Tak ada dah. 12. Okey, 12. Ni boleh padam lah. Ni tak guna pun tadi. Itu sampai tu. Okey. Dalam rajah di bawah, Y dan 30 ialah sudut penggenap. Apa maksud sudut penggenap? Alia. Kita ada sudut pelengkap. Tulis ya. Sudut pelengkap. Sudut penggenap. Dan juga sudut konjugat. Kita ada 3 jenis sudut ni lah yang disebut-sebut. Apa maksud sudut pelengkap, apa itu sudut penggenap dan apa itu sudut konjugat? Siapa yang tahu tulis dekat chat box. Ke cakap ke lagi bagus lah.
Lagi cepat. Cikgu, sudut pelengkap 90. Sudut penggenap 180. Ya. Sudut konjugat 360. Ya, dia akan jadi 360. So sedang, okay, thank you. Azalia Ya. Okay, thank you Azalia. Okay. So maksud dia kalau sudut pelengkap ni hasil tambah akan jadi 90. Kalau sudut penggenap hasil tambah akan dapat 180 dan sudut konjugat hasil tambah dapat 360. So dia kata kat sini Y dan 30 ialah sudut penggenap. So bila sudut penggenap kita tahulah dia 180. Macam terbalik je Azalia. Penggenap bukannya ni ke? 90 ke? Tapi saya nota sudut pelengkap 90. Sudut penggenap baru Sudut pelengkap 90. Okey. Sudut penggenap 180, sudut pelengkap 90. Okey, betul. Ya, betul. Complement angle, conjugate angle. Betul. Sudut pelengkap 90, penggenap 180. Okey, so dia katalah Y dan 30 ialah sudut penggenap. Penggenap maksudnya 180 lah. So macam mana nak kira? Macam mana nak kira Azalia? Saya tanya Azalia pula. Awak buat macam mana? Sekejap. Y tambah dengan 30 sama dengan 90. Lepas tu 30 pindah ke 90. 30 pindah 30 pindah ke 90 jadinya 90 tolak 30. Jadinya Y sama dengan 60. Saya rasa dia salah tulis ni. Penggenap memang 180. Saya rasa dia nak tulis ni bukan penggenap ni, pelengkap. Sebab kalau tengok kat sini pun Y dengan 30 ni bukan 180 pun. 90. Dia rasa. Sebab sekejap saya check bahasa Inggeris dia. Okay. Complementary angle. Ya. Bahasa Inggeris betul pelengkap complementary. You complete my life. Gitu. So bahasa Inggeris dah betul dah complementary. Bahasa Melayu ni yang salah. Ni nota ni dah betul. Cuma bahasa Melayu tu salah. So sepatutnya bukan penggenap pelengkap. So kita tahu Y, thank you Azaria, 30 sama dengan 90. So Y sama dengan 90 tolak 30. Y sama dengan 60. So kita dah dapat dah Y ni 60 darjah. So kita tengok ni, X 45 dengan Y ni ialah satu garis lurus. Dia tak sebut garis lurus pun kita boleh tahu dah dia garis lurus. Nampak tegak je kan. So kalau garis lurus maksudnya 180 darjah kan. So 180 tolak 45 tolak 60 dapatlah X. So X sama dengan, masuk je dalam kalkulator, 180 tolak 45 tolak 60. So dapatlah 75. So jawapan dia A, ayam 75. So ini salah lah. Bahasa Melayu dia salah. Bahasa Inggeris dia betul complement. Complement, supplement dengan conjugate. Supplement maksudnya penggenap. Complement maksudnya pelengkap, melengkapi. Okay? Lagi ada soalan tak? Sebelum kita move kepada bahagian B. Okay, settle, 12 settle. Kalau tak faham, bagi tahu tau. Next week kita masuk yang form 2 punya dah. Alright, ada soalan lagi tak? Bahagian A? Tak ada. Kalau tak ada, buat macam ni, Saya nak tahu okey ke tak korang ni. Okey tak? Kalau okey buat macam ni. Panas gila rumah saya ni. Okay, boleh Alright. So kita nak masuk bahagian B. Okay.
Ramai kita buat bahagian B kan? Okay. Tengok, scan je. Bukannya suruh buat lagi ya. Sebab dah lambat dah. Lagi 50 minit je tinggal. Okay, scan. Tengok soalan mana yang awak rasa kalau awak dapat dalam periksa tak boleh nak jawab. Kita akan bincang terus je. Boleh decide. Dan tulis. Mesti ada orang yang tak tahulah jawapan semua. Okay, cepat-cepat fikir bahagian B dulu Berapa soalan je bahagian B ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan je bahagian B. Okay. Scan dulu, tengok yang mana yang tak tahu. Bagi tahu saya. Saya bagi masa 2 minit. Azrik dah siap semua dah. Hebat. Tak apa pula. Okay, 3A, 5A lagi-lagi salah faham tadi saya cikgu. Awak salah faham apa? Oh salah. Oh bahagian A. Okey. Scan bahagian B. Tapi awak tetap salah tak bagi tahu Hazika. Sampai yang hatimu. Cepat Alia cakap 3A, 5A. Yang lain. Mesti ada punya soalan korang tak faham. Okay, seminit lagi. Cepat. Okay, 2, Putri 2. 1 B, 3A. 2. Okay, dah tu je. 1B, 2, 3A dengan 5. 1. 1B sama dengan Hazri. Alright, so kita mulakan dengan soalan 1. Alright. So yang A tak ada masalah lah, bulatkan integer. Kalau dia nombor bulat, itulah integer kan. Okay. So B, raja di bawah menunjukkan faktor-faktor bagi 36. Lengkapkan buih, peta buih. So apa maksud faktor 36? Yang 36 boleh bahagi dengan dia. So kita tahu, ini nampak tak? Dia makin besar nombor dia. Dia tak, dia tak susun lah nombor tu, dia tu macam mana. Tapi awak tahu 36 kan? So try dasar 1, 36 bahagi 1, boleh tak? Oh boleh, so ada dah nombor 1. 2 ada, 4 ada, lepas tu 2 ada, 3, try 3. Ada, 4, try 4. Ada, try 5. 5 tak ada, try 6. 6 ada tak? 6 ada tak? 36 bagi 6 ada tak? Ada. Ada 6. Dia tak tulis lagi nombor 6 kan? So, boleh tulis nombor 6. So itu je. Susah ke? Tak kan? Senang je sepatutnya. Tadi isu pun. So boleh buat lah. 1, 2, 3, 4. Gerak-gerak belum meja saya ni. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 34. Sebenarnya ada lagi nombor. 9, 36 bahagi 9 boleh juga. Tapi tak apalah. Sebab dia tak cakap pun. Mesti lengkapkan ikut turutan ke apa ke. So boleh jawab 6 ataupun 9. No issue, okay? So itu 1B. Ingat faktor maksudnya boleh bahagi. Kalau faktor sepunya nombor yang sama kita bahagi. Untuk dua-dua nombor. Okay, 1B settle. Alright, nombor 2. Okay. Raja di bawah menunjukkan pengfaktoran perdana untuk menentukan sama ada nombor ialah nombor kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Apa maksud kuasa 2 sempurna? Maksudnya kita akan darab 2 nombor tu. 1, 2, darab 2 nombor. Contoh kan, 3 darab 3. Dia akan jadi 3 kuasa 2. So kita pun nak carilah. So 64, macam mana nak tahu? Punca kuasakan lah. 64. So punca kuasa 64 dapat apa? 4 kuasa 2.
sorry 8 kan. Punca kuasa 64 dapat 8. Kejap. Apa yang dapat 8 kat sini? 4 darab. Okey, sorry. Ini dibahagi dulu. 64 bahagi 4 dapat 16. So kat sini dapat 16. So 16 sini 2 darab 2 dapat 4. So ni 16 bahagi 4 dapat 4 juga. So 4 bahagi 2 tu dapat 2. Faham tak saya cakap apa ni? Ini susah kan nak faham? So ini mula-mula ni kita kena tengok nombor apa yang dibagi. So sini dia bagi 4 kan? So kalau kita buat punca kuasa 64 tadi kita dapat 8. So maksudnya bukanlah. So kita bahagi dengan 4. So sini 4 darab 16. So 64 bahagi 4 dapat 16. So 16 darab 4 dapat 64. So apa darab dengan 2? 2 darab dengan apa dapat 4. So 2 darab dengan 2 dapat 4. So sini 4 kan? 4 darab dengan apa dapat 16. So 4 darab dengan 4 dapat 16. Gitu je. Ataupun tengok nombor bawah ni. 2 darab 2 sama dengan 4. So kesimpulannya 64 ialah kuasa 2 sempurna. Sebab kita dapat 2 bawah tu. So 64 ialah kuasa 2 sempurna. Sorry dah tulisan buruk Cerita ni doktor. Okay. Alright. So next soalan nombor 2. Ni je kan ada nombor 2. Oh sikit je nombor 2 ni. So next soalan nombor 3A. Okay 3A. 3 nisbah berikut merupakan nisbah yang setara. Isi tempat kosong dengan nombor yang betul. Okay. Maksud nisbah setara tu yang hujung sama dengan hujung, yang tengah sama dengan tengah, yang kanan sama dengan yang kanan. Kalau nak senang nampak awak macam ni. 7 tak tahu 13. 21 tak tahu 39. Okay sorry. Sini 15. So 21 nak jadi 7. Macam mana? 21 jadi 7 macam mana? Buat je masuk kalkulator 21 bahagi 7. So 21 bahagi 7 akan dapat 3. So sebenarnya kat sini awak bahagi 3 untuk dapat 7. So try pula. 39 bahagi 3. Dapat tak 13? Ya, 39 bahagi 3 dapat 13. So maksudnya 15 ni pun kenalah bahagi 3. So 15 bahagi 3 dapat berapa? Dapat 5. So kalau nisbah setara tu untuk dapatkan ke next session tu dia akan buat darab dah makin besar. Tapi kalau kita naik ke atas makin kecil, maksudnya kita akan bahagi. Dan bila dia setara, maksudnya dia darab ataupun dia bahagi dengan nombor yang sama. Nampak ni saya kira ini bahagi 3, ini pun bahagi 3, ini pun bahagi 3. Semuanya bahagi dengan nombor yang sama iaitu 3. So settle dah yang 5 tu, kita try yang bawah pula. So ini dia akan jadi 10.5. Ini jadi 7.5. Sini jadi tak tahu. So 21 nak pergi 10.5 kan? Maksudnya makin kecil juga. So 21 bahagi 10.5. So kat sini awak akan dapat kita bahagi dengan 2. Tambah pula dah. Bahagi 2. So kita try pula 15. Betul tak 15 bahagi 2 dapat 7.5? Okey betul. So maksudnya memang confirm lah bahagi 2 kat sini. So 39 pun kenalah bahagi 2. Dapatlah 19.5. Gitu. So sini 5, ini 19.5. Okay, siapa yang tak faham? Angkat tangan. Darwish okey tak? Okay. Faham betul ni? Dia buka kamera tapi hitam je gambar dia. Okay boleh Okay, siapa ada soalan tolong angkat tangan tanya. Kalau saya tak tahu, tak faham. Okay, so 3A. So lepas ni kalau jumpa nisbah yang setara, disebut je nisbah tu setara, inilah cara buat dia. Kalau bahagi satu tempat tu, maksud kita kecilkan nombor, semua nisbah akan bahagi dengan nombor yang sama. Kalau kita membesarkan nisbah tu, kalau darab, semua akan darab dengan nombor yang sama. Tak ada yang lain lah, tak ada yang berbeza, okay? Alright, seterusnya soalan 5A. Ada lagi tak?
Okay, soalan 5A. Okay, ni baru betul. Supplementary, nampak ni, bahasa Inggeris dia. Supplementary, penggenap. Kalau tadi, pelengkap dia complementary. Sebab tu saya cakap tadi soalan tu salah. Bahasa Melayu dia typo, salah cakap. Okay, so kita tengok balik nota yang tadi kita buat. Kalau penggenap sama dengan 90 darjah. Kalau pelengkap, penggenap 180 darjah. Kalau pelengkap, dia 90 darjah. Kalau konjugat, dia 360 darjah. So macam mana kita nak tahu sudut yang lain tu? Kita kenalah buat tolak lah. Sebab kalau dia tahu penggenap 180, so kalau kita tahu 45 ni penggenap bagi berapa, kena tolak lah 180 tolak 45. So kira masuk kalkulator 135. Okay. So kalau sudut konjugat 52, sudut konjugat bagi 52, 308, which is 360 tolak 52. So dapatlah 308 darjah. Itu sahaja. Okay, perlu tak ingat semua jawapan saya? Ingat 2 pun dah okey dah. Kalau awak takut keliru penggenap dengan pelengkap, ingat salah satu je. Satu pelengkap, satu lagi penggenap. Ingat pelengkap lah. Pelengkap tu garis 90. 90, melengkapi 90 tu. Kalau penggenap garis lurus. Kalau konjugat 360. Ingat 2 lah at least. Cuba ingat 2 Kalau ingat semua lagi bagus. Okay. Ada soalan lagi tak? B ni okey je kan? Tengoklah. Buat gundal ingat lagi kan buat gundal macam mana? Gundal tu kira 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni gundal Kalau limpo sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak 2 sen saya tinggal satu lagi. 6. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Betul lah, cukup 13. So kekerapan dia 6 dan juga 7. Itu sahaja. Tak ada isu pun korang untuk form 1 ni. Okay. Ada soalan lagi tak? Okay, so sekarang kita move kepada soalan C pula. Okay. Saya bagi masa 10 minit untuk cuba buat yang awak rasa susah. C lah. Bahagian C saja. Saya bagi masa 10 minit. Lepas tu kita bincang. 9.33 kita bincang. Boleh tak? Mesti korang tak siap lagi yang bahagian C kan? Okay, so 10 minit je saya bagi masa. Okay, boleh mula sekarang. Buat dulu. Cuba buat sebanyak mungkin. Berapa soalan ni? 1, 2, 3. 6 soalan je sempat ni. Ada soalan tanya
Korang tengok dekat dalam tu tau, dalam grup. Saya dah bagi kan.
Okey, dah sampai mana? Kejap. Dah sampai mana korang? Kita nak bincang lah ni. Yes. Jom. Dah sampai 2B. Okey, so sekarang tulis beberapa soalan yang nak kita bincang. Nak bincang semua tak sempat saya rasa. Okey, boleh tulis sekarang beberapa soalan yang nak dibincang. Di your scan, oh ni macam susah. Macam tu. Okey, boleh tulis sekarang, kita nak bincang. Saya akan send jawapan dalam grup. Cepat. Lagi 20 minit je ada ni. Soalan mana yang rasa-rasa tak boleh nak buat sendiri? 1C lagi. Satu D lagi. Yang lain, Darwin. Sorry, apa dia? 3B. 3B. Okey, 3B. Tolong tuliskan. B. Okey. Alright. So saya rasa cukup dah ni kot. Kalau lebih nanti kita tambah lagi ya. Okey, so 1C, 1D, 1B, 1A. Okey, kita boleh daripada 1A lah. Sebab ada yang A kan. Okey, so kita mula dengan 1A. Sekejap saya buka kamera. Tafil lah ajar tak buka kamera. Alright. So kita mula dengan 1A. Permudahkan setiap yang berikut. So apa maksud permudahkan? Selagi boleh kira, kita kira. So kiralah apa yang boleh dikira. Okey. So 1A. So 1A tu darab je macam biasa. PQ, darab PQ jadi boleh dua cara tulisan Yang pertama, PQ dalam kurungan kuasa 2 sebab dia darab 2 kali. Atau P kuasa 2, Q kuasa 2 sebab P darab P boleh. Atau Q darab Q boleh. Jadi P kuasa 2, Q kuasa 2. Ataupun P, Q kuasa 2. Okay, itu Okay, next tengok yang nombor 2 Roman. Nampak? Apalah buku mama pun typo juga. Okay, 6A kuasa 2, B darab 4BC. Mula-mula darab dulu. Jangan kalut nak buat semua. Buat sesatu. So buat dulu 6 darab 4. So masuk dalam kalkulator. 6 darab 4 berapa? 24. So 24. A ada tak A? Tak ada. Salin balik je. A kuasa 2. B ada B. B darab B jadilah B kuasa 2. C ada tak? Tak ada. Ada satu je. 24A kuasa 2. B kuasa 2. C. Bahagi. So kita boleh buat per. Negatif 3. A, B. So kalau bahagi, kalau bawah ni ada 1, atas ni ada 2, dia tinggal 1 je sini. A1. So sini B ada 2, so tinggal B1 sahaja. Lepas tu 24 boleh tak bahagi negatif 3? Boleh. 24 bahagi negatif 3, dapatlah negatif 8. So jawapan dia negatif 8 A, B. C. Ada C kan last kali tu kan? A, B, C. Negatif 8 A, B, C. Ada soalan tak? Boleh je kan? Kena buat slow. Kalau buat laju, kalau kalut tak dapat. Biasanya memang salah. Nanti form 2, form 3 awak akan belajar index. Okay. So settle 1A. Then next 1B. B 1C. 1D. Nombor soalan nombor 1. Okay, 1B. Isi tempat kosong pada langkah pengiraan yang berikut. So tengok je. So ini 7 kuasa 2. So rasa-rasa berapa kat sini? Masuk dalam kalkulator. 7 kuasa 2 dapat 49. So 49 tambah 15 dapat 64. So punca kuasa 64 dapatlah 8. Gitu je. Guna kalkulator je tak payah pakai otak sangat.
Kena fikirlah nak kira apa. Tapi tak payahlah kira guna otak, guna kalkulator. Beli kalkulator mahal tu kan. Okay, next soalan C. Okay, soalan C ni 2 markah je. Okay, syarikat bersatu memperoleh keuntungan sebanyak 1.2 juta pada bulan Mac. Tolong garis. 1.2 juta bulan berapa? Bulan Mac. Dan 3/4 juta pada bulan April. Walau bagaimanapun, syarikat bersatu mengalami kerugian sebanyak 2.1 juta pada bulan Mei. Hitung keuntungan atau kerugian yang diperoleh sepanjang 3 bulan tersebut. So, kalau bulan Mac kita tahu dah 1.2 juta. Dia untung kan? So, untung kita buat tambah depan tu. Untung tu maksud dapat duit, tambah. Lepas tu, bulan April. April tu 3/4 kan? Perlu kira tak 3/4? Masuk je dalam kalkulator. 3/4 tu sama dengan 0.75. So, untung kan? Untung buat tambah 0.75. So, last tu, waktu bulan Mei, dia rugi. So, kalau rugi, mesti dah keluar duit lah. Tak untung lah. Tolak 2.1 juta. Lepas tu buat apa? Tambah je lah. 1.2 tambah 0.75 tolak 2.1. So, masuk dalam kalkulator, awak akan dapat. Dapat berapa? Negatif 0.5 juta. So, kalau negatif tu untung ke rugi? So, rugilah. Kalau untung mesti tambah. Bertambah duit tu. So, kalau ada negatif maksudnya dia rugi. So, tulis calculate the profit or loss earned. So, maksudnya dia rugi. Tulis rugi 0.5 juta. Itulah total kerugian dia. Okay. Boleh Okay, next D. Hashim bersenam setiap kali, setiap hari, setiap 4 hari. Hashim bersenam sekali setiap 4 hari. So 4 hari sekali. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sekali. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin sekali. Macam tu. Manakala Suzy dan Betty masing-masing bersenam sekali seminggu. Lagi tengok dah ni. So Hashim sekali setiap 4 hari. Suzy dengan Betty senam sekali je seminggu. Dan sekali setiap 3 hari. Suzy seminggu sekali. Betty sekali 3 hari. 3 hari sekali. Fit sikit lah daripada Hashim ni. Macam mana saya tahu ini Suzy, ini Betty? Tengok dia sebut nama siapa dulu? Suzy. So yang ini Suzy punya lah. So yang ni dia sebut Betty yang kedua kan? So ini Betty punya lah. So ini pun ke depan dia baca juga Dia akan gabungkan dua benda sekali. Jadi ayat majmuk kalau bahasa Melayu dia. Ayat yang digabungkan. So pada hari ke berapakah mereka akan bersenam pada hari yang sama? Macam mana nak buat? Guna kaedah GSTK. Kenapa pakai GSTK? Sebab kita nak jumpa dekat mana yang akhirnya dia akan jadi sama. Satu je semua. Kita nak tahu kat mana dia akan dapat semua sama. Tak semestinya satu lah. Bergantunglah kepada nombor berapa-berapa yang sama. Kalau dapat satu tu maksudnya lagi cantik lah sebab memang semua sekali akan dapat satu lah sekali kan. Tapi kalau contohlah dapat 3 sama, stop lah sampai situ. Sebab kita nak dapat sama. Dia kata yang sama. Okay, so kita dapat kat sini 4. Lepas tu 4 hari. So ini 7 hari. Ini 3 hari. So kita pun buat GSTK. Macam mana nak buat GSTK Azalia? Ya saya. Macam mana nak buat? Mula bagi dengan 2. Kenapa bang? Bukan. 4 bagi dengan 2. 7 dengan 3 turun ke bawah. Ya, 4 bahagi dengan 2 dulu. Kita mula daripada depan. So 4 bagi 2, 2. 7, 3. Okay, lagi? Lepas tu? Lepas tu bahagi dengan 2 lagi. Sebab 2 dapat sekali. So tinggal 1. 1, 7, 3. Lepas tu kita Lepas bahagi tu, dengan 7.
Spesifik lain. Tujuh. Tak ada kan? 7. So, 7, bawah 1, Tiga. 1. Sini pula. 3. Lepas tu last kali bagi Lepas tu buat macam mana? Ah, Darab semua. darab ke tepi punya. Ya, yang tepi ni darab 2, darab 2, darab 7, darab 3. dapatlah 84. 80. So pada hari ke-84 lah mereka akan bersenam bersama-sama. Ni tricky sikit lah. Okay, so 1A, 1B, 1C, 1D dah settle. Okay, next 2B, 2C. Ni tak ada masalah kan, masukkan je nilai. Okay, 2B. Ni ni lah. Kita kena tahulah. Sudut bertentangan, sudut bersebelahan. Selain daripada sudut konjugat pelengkap dengan pengenap tu. Ni pun kena tahu juga. Okay. So Raja di bawah menunjukkan 4 garis lurus PQ, RS, TU, VW, PQ dan RS. Merupakan garis lari dan TU berserenjang dengan RS. Maksud berserenjang tu dia macam gini. Dia bersilang Berserenjang tu maksud bersilang. Kalau selari tu maksudnya dia sama arah. Dia tak akan berjumpa sampai bila-bila. Okay, so cari nilai X dan Y. So yang pertama sekali tengoklah apa yang kita boleh pakai. Huruf Z ke, huruf X ke, C ke, huruf F ke, macam tu kan. Tapi kita ada juga sudut bersebelahan dengan sudut bertentangan. So kalau dekat sini sebenarnya kita nampak dah X tu sebenarnya sudut bertentangan dengan 40. So kalau sudut bertentangan dengan 40, apa maksud sudut bertentangan? Dia bertentangan antara satu sama lain. So kalau sudut bertentangan, dia akan jadi sama. So kalau sini 40, X pun 40. So kita dah tahu terus. X sama dengan 40. Gitu. Dah siap. X sama dengan 40. Okey. Seterusnya. Alright. So kalau X sama dengan 40, kita boleh tahu tak kat sini sama dengan berapa? Boleh lah kan? So kalau sini 40, sini dapatlah 180 tolak 40. 180 tolak 40. Dapatlah 140 kat sini. So kalau situ 140, sini pun 140. Okay, so sebenarnya kat sini kita tahu dah ni. Ini dengan ini sama je. 90. Y ni pakai apa lah? Siapa yang dah buat ni? Siapa dapat ni? Pakai apa lah? Siapa yang dah dapat? Haziq dah dapat ke? Hazriq. Hazriq ke, Azalia ke, Ishraf ke? Macam mana Hazriq ya? Dia macam blur pula. 40. Cikgu yang cikgu garis tu 90 ke 180? Yang garis mana tu? Yang garis warna merah tu. Saya kira yang ni. Okay ni. Saya kira yang ni. Ini semua. Sebab dia garis lurus. Okey. Okay, ini 120, 140 dapat 120. Okay. Y sama dengan 120. Sekejap. Macam confusing. Betul ke Y sama dengan 120? Tak. Y 130 jawapannya. Y 130 jawapannya. Blur pula saya ni. Ni 120.
Nantilah saya tengok balik. Tahulah saya macam bela pula. Nanti saya tengok balik Next class saya bincang balik. Okay, so 2 B, 2 C. Sorry Putri. Okey, ni persamaan linear serentak. Ada berapa cara Putri nak buat persamaan linear serentak? Tulis. Ada berapa jenis cara kita nak buat persamaan linear serentak? Macam benda pula ini. Putri? Ada berapa teknik nak buat persamaan linear serentak? Kalau dia sebut linear serentak. Cepat Putri tulis. Apa persamaan linear serentak? Berapa jenis? Hazrik, berapa jenis Hazrik persamaan linear serentak? Cara nak selesaikan ada berapa jenis? 2 jenis. Apa dia Hazrik? Apa 2 tu? Ya, penggantian dan penghapusan. So soalan tak ada sebutkan penggantian ke penghapusan, boleh guna je mana-mana. So untuk soalan ni, saya cadangkan guna penggantian. Ambil ini, jadikan yang ketiga. So ini 1, ini 2. So jadikan yang ketiga daripada yang nombor 1. Y sama dengan 10 tambah X. So ini nombor 3. So masukkan sub 3 dalam yang selain daripada dia. So 2 lah. Sub dalam 2. Sebab tak boleh sub dalam 1. Sebab 3 tu asal daripada 1. So selesaikanlah sendiri. So saya bagi jawapan siap-siap. So X sama dengan 40. Y sama dengan 50. Settle. Ni korang kira sendiri. Boleh guna penggantian, boleh guna penghapusan, tapi dicadangkan penggantian. Sebab bawah tu ada per 2. Kalau nak buat penghapusan dah susah dah kat situ. Okay. So last sekali, 3B. Okay, rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus PO yang berserenjang dengan garis lurus MON. Okay. Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis, lukis semula garis serenjang PO dan MON dengan yang diberi. Okey, macam mana nak lukis garis serenjang bila awak ada satu garisan lurus? Ambil jangka lukis. Saya tak buat balik ke jangka lukis saya. Jangka lukis yang macam gitu tu. Yang ada jarum dengan pen tu, pensel tu kan. So yang pertama, okey, anggaplah ni jarum. Anggaplah ini jarum, ini pen Sekejap saya tunjuk dekat atas ni. Saya tunjuk dekat screen macam mana nak buat. Supaya korang lagi nampak. Okey. So yang pertama, saya tak tunjuk pula. Okey, yang pertama, garis dulu MON tu. Dia dah bagi dah kan? MON ni kan? So macam mana nak buat garis serenjang? Buka jangka lukis tu dengan jarak. Suka hati awak lah jarak berapa pun. Ini tak kisah jarak berapa. Try buka 3 ke, bergantung pada garisan ni. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Okay, macam mana nak tahu bukaan awak tu tepat ke salah, awak try garis. Okay. So yang pertama, contohlah saya buat sini. Contohlah saya pun kira, saya katalah ini 2 cm. Tahu kan nak kira macam mana kan? Ambil pembaris. Ni pembaris. Ambil. Lepas tu letak yang tajam tu 1, letak yang pensel tu 1. Okay, contohlah dapat 2. Macam ni kan 2. Nampak tak? Macam ni 2. Susah pula saya tak bawa balik. Okay, so letak jarum dekat M tu dan garis kat atas tu. Nampak saya garis atas tu. Jangan garis buruk macam ni. Dia sepatutnya akan jadi satu garisan je. Macam ni, contoh dia, satu garisan. So contoh ini jarum, jari ibu saya ni jarum, jari tunjuk saya ni pensel. So sepatutnya saya akan garis satu macam tu. So ini yang pertama dan yang ini yang kedua. Jarak yang sama 2. So itu dah ada 2 garis macam gini. So itu daripada M kan, sekarang ni daripada N pula kita tarik. Sama juga, jangan ubah tau yang panjang dia tadi. So pakai je panjang yang sama. Atas, bawah. So, bila dia dapat macam ni, barulah garis tengah dia yang sama. Biasanya akan dapat lah dekat tengah-tengah yang O tu. Faham tak? Faham tak? Ini topik lukisan tu. Ada soalan tak? Ni kalau garis serenjang. Nanti awak akan jumpa lagi benda ni dalam topik lokus tingkatan 3. So baik awak mahirkan lukis ni, garis serenjang semua ni. Kalau tidak nanti form 3 sakit sikit lah. Okay, boleh? Boleh tak? Ada soalan ke?
Tak ada. Tak ada. Sabar dah, tak sabar dah tu. Okay, yang lain ni kalau ada masalah tolong bagi tahu saya. Okey, saya bagi satu lagi soalan nombor 4. Negatif 5 tolak 3S lagi kecil dan sama dengan 13. So disuruh selesaikan, maksudnya dia nak kira, nak tahu S tu berapa lah senang cerita. S tu berapa. So negatif 5 tolak 3S lagi kecil sama dengan 13. So negatif 3S lagi kecil sama dengan 13 tambah 5. So negatif 3S lagi kecil sama dengan 13 tambah 5, 18. 6, 7, 8. Lepas tu, contoh lain pula dah makcik ni. Okay, lepas tu kita tak nak negatif S kan, kita nak positif. So 3S lagi besar daripada 18. Sebab apa? Kita dah tukar dia. Kita dah jadi dia positif. Tadi negatif kan, so bila positif kan dia automatik boleh tukar sign tu. So S lagi besar sama dengan 18 bahagi 3. So settle, dah siap dah. Okay, boleh. Ada isu bukan dia kan? So boleh kira tak 18 bagi 3? Boleh lah. So S lagi besar sama dengan 6. Okay. So ada soalan tak sampai sini? Kita nak end kelas ni. So minggu depan kita akan mula belajar form 2 punya. Hari Isnin kita dah start belajar topik form 2. So kita akan mula dengan bab 1. Macam biasalah kelas saya sebelum ni kan. Korang masuk agak lambat, saya tak sempat nak belajar banyak dengan saya. So ini saya akan ajar daripada awal sampai ke akhir. Okay, so itu saja kelas kita untuk hari ini. So jumpa lagi minggu depan hari Isnin. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.